Tajuk pada malam ini ialah untuk menerangkan berkaitan bahu yang rounded shoulder dan flat back ataupun posterior pelvic turn. Ya. Mungkin di antara anda tengok nota pada sesi ini nipis. Ya, nipis sebab pengenalan punca bahu sakit dan panduan awal rawatan ada terkandung dalam nota sebelum ini. Jadi saya tak perlu nak ulang balik, masukkan balik ke dalam nota yang baru. Benda yang sama. Cuma gerakan bahu, gerakan bahu type A dan type B atau type 1 dan type 2 berbeza. Jadi type 2 ialah pada hari ini, pada malam ini. Jadi pada malam ini saya nak ulang balik secara ringkas ya. Ya, sakit bahu kita mungkin terdiri pelbagai ya. Mungkin kita jumpa pasien yang ada masalah arthritis, bursitis, tendinitis, frozen shoulders, shoulder dislocate, saraf terhimpit ataupun rotator cuff ya, yang tercedera. Okey, apa jua masalah bahu? Kita tak boleh menggunakan teknik yang serupa kalau kita tak tengok posture dia. Setiap orang kita rawat, walaupun mereka sakit bahu yang serupa, tetapi posture badannya berbeza, maka bentuk rawatannya berbeza. Itu jelas ya? Okey. Jadi ada setengah yang bertanya, Kun, yang Kun cerita ni masalah bahu yang membongkok. Ya, saya nak tahu macam mana nak rawat frozen shoulder. Apa yang aku nak jelaskan ya, apa jua penyakit bahu, sakit-sakit bahu, arthritis, bursitis, tendinitis, frozen shoulder, shoulder dislocate, anda kena check bentuk posture badan dia untuk menentukan apakah rawatannya. Sesi yang pertama yang kita belajar ialah berkaitan mangsa ataupun pesakit bahu yang rounded shoulder. Lepas tu dia punya belakang badan dia melengkung ataupun anterior pelvic turn ya. Ataupun dia pinggangnya tak ada masalah. Dia cuma rounded shoulder saja. Ya, melengkung ke depan ataupun forward head pun boleh menyebabkan rounded shoulder juga. Okey, dalam hal ini apa jua masalah, tengok posture dia. Okey. Punca sakit bahu, ya, seperti mana anda tahu, disebabkan oleh rounded shoulder yang bongkok badan tu, ya. Kepalanya mesti teranjak ke depannya. Jadi bahunya melengkung ke depan, bahunya ke dalam inward ataupun bahu dia mengunsur ke bawah, ya. Bahu dia mengelunsur ke bawah. Itu pun ada juga atau dipanggil shoulder slumping. Ini adalah bentuk-bentuk orang yang mengalami sakit bahu. Ada di antara kita yang mempunyai masalah bahu yang melengkung ke hadapan tapi dia tak sakit lagi. Itu bakal dia akan menerima sakit akan datang. Jadi kena betulkan daripada awal lagi. Okey. Seterusnya, punca kenapa kita rounded shoulder, kenapa kita bongkok, kenapa badan kita melengkung, ialah 3 benda yang anda kena faham, yang kena tahu. Ialah apabila skapulanya bermasalah, hilang keseimbangan. Humerus, itu tulang lengan, bermasalah. Pelvis, bermasalah. Ketiga-tiga ni berperanan menentukan, menyebabkan badan kita rounded shoulder dengan juga masalah di bahagian pinggang kita, bahagian pelvis. Ya. Okey, itu penting ni. Ya. Ini saya secara umum. Saya tak ada ulang balik sebab saya dah beri penerangan pada sesi yang lepas. Okey. Untuk sesi yang ke-8 yang lepas, kita sudah membincangkan berkenaan rounded shoulder, kemudian atau anterior pelvic turn. Maksudnya dia ada kombinasi kat situ. Sesi 9, dia ada masalah rounded shoulder. Type B ni type 2 lah ya. Type B ni type 2. Kejap saya sebut type B, kejap type 2, minta maaf lah. Sesi 9 yang iaitu pada malam ini, dia rounded shoulder dan didapati belakangnya flat back ataupun posterior pelvic turn. Okey, kita semua dah belajar dah ciri-ciri macam mana ciri-ciri posterior pelvic turn ni. Tapi mungkin di antara kita lupa, tak apalah.
Sesi akan datang selepas ini ialah ini yang paling ramai yang mengalami sakit bahu, iaitu dia rounded shoulder tapi pinggulnya tinggi sebelah. Ini paling ramai. Boleh katakan majoriti sakit bahu datangnya daripada type C ataupun type 3 ini. Jadi daripada bentuk posture ini, maka kita dapat tentukan apakah kaedah rawatan yang bersesuaian untuk pesakit berkenaan. Okey, caranya ialah dalam keadaan terapi rehat, dalam keadaan terapi rehat, kita uji bentuk posture dia macam mana. Okey, dalam keadaan terapi rehat, kita tengok ada 3 bahagian. Kalau tajuk pada malam ini, kita ambil yang tengah. Ambil yang tengah. Kedua-dua bahu dia terangkat ataupun terangkat dari aras lantai. Dalam keadaan terapi rehat tadi, bahunya terangkat dari aras lantai. Kedua bahu terangkat dari lantai ni, biasanya kita tak akan nampak. Kita tak nampak untuk melihat diri sendiri. Kita kena minta bantuan orang lain. Ya? Dan apabila tangannya meraba di bahagian pinggang, tak boleh masuk, tak ada alur, tak ada lengkungan. Maksudnya tidak mempunyai lengkungan lah, ataupun dia flat di kedua-dua sisi pinggang dia. Tak masuk jari pun tak muat. Ya? Kalau ada lengkungan belakang badan ke dalam, maksudnya ada lengkungan pada ke dalam, tapi dia sakit bahu. Dia sakit bahu, tetapi belakang badannya ada lengkungan, itu anda perlu dirawat pada type yang pertama. Type yang bulan lepas yang kita discuss, yang kita belajar tempoh hari. Ya. Pada malam ini, dia sakit bahu dan belakang dia flat. Tak boleh masuk dengan tangan, tak ada lengkungan ni. Ya. Tapi kalau anda buat di katil, memanglah dia tak boleh masuk sebab dia baring di atas katil, memanglah dia tenggelam lah. Dan kita terasa beban badan kita berada di belakang badan kita, di seluruh belakang badan kita, terasa macam berat. Kalau yang macam kes sesi yang lepas, dia terasa berat di bahagian torasiknya, bahagian atas ni. Terasa berat di bahagian sini, bahagian atas. Tetapi pada malam ini, bagaimana pula kita nak rawat keadaan belakang badannya terasa berat keseluruhan, hampir belakang badan terasa berat. Beban badan kita tu, kita rasai seluruh bahagian belakang badan, ya, ataupun hampir seluruh belakang badan. Okey, inilah yang dinamakan sebagai type 2 ataupun type B, rounded shoulder plus flat back ataupun posterior pelvic third, PPT. Nanti sesi akan datang, dia mempunyai masalah terangkat juga dari aras lantai, dan keadaan terapi rehat, bahu dia terangkat dari aras lantai, tapi salah satu, tidak semua. Jadi yang ini yang sering berlaku lah di antara kita. Yang ini akan kita bincangkan pada sesi berikutnya. Kita ambil yang tengah ni je. Pada malam ni yang tengah ni. Okey. Sebenarnya kalau anda tengok posture dia, kita boleh agak dia ni type A ke, type B ke, type C. Kita boleh tahu. Ya. Kejap pun sebut type 1, type 2, type 3. Kadang-kadang dalam otak aku ni kejap type A, kejap type 1, type tadi sebut type B, type 2. Sama lah betul. Okey, sama. Okey. Okey. Pembahagian gerakan pembetulan bahu kekal, tak ada berubah. Pertama mesti melonggar sendi dulu. Pembetulan SAJ pilih antara 3. Ya. Kita dah belajar pembetulan SAJ, pilih salah satu. Ya, tak payah buat semua, tak apa, no problem. Kemudian gerakan pembetulan struktur bahu, iaitu yang akan dijelaskan pada malam ini.
ada berbeza melonggar sendi bahu. Biasanya kita buat macam ni kan, tegak macam tu kan. Ya, sebelum ni kita buat macam ni. Tegak macam apa, mendepul macam ni. Tetapi orang sakit bahu kadang-kadang dia tak boleh buat macam ni. Jadi terpaksalah buat macam ni. Gitu tadi kan. Naik atas apa, tinggi turun naik ya, di belakang dinding tadi, bersandar di dinding, kemudian putar ke depan, putar ke dalam. Itu anda kena lakukan. Sebab apa? Untuk mengurangkan tekanan di bahagian bahu. Kalau anda buat mendepul sini, nak angkat pun tak boleh. Nak angkat pun tak boleh, macam mana nak buat? Melonggarkan sendi. Jadi memang kena ubah caranya. Ataupun anda boleh buat melalui melonggar sendi, banyak cara melonggar sendi. Kita boleh buat cara rukuk, dan kita pernah belajar di kursus urutan terapikun. Kita rukuk dan kita putarkan bahu. Ya, ingat tak, daripada putaran kecil membesar, kemudian mengecil balik. Ingat tak? Kemudian lawan balik, lawan arah jam contohnya. Ya, itu yang pernah kita belajar pada kelas kursus UTQ sebelum ni. Okey, dan selepas itu disusuli dengan SIJ. Disusuli dengan SIJ. SIJ ni ada 3 gerakan, pilihlah salah satu. Nak buat semua pun boleh, nanti masa kita nak merawat pesakit tu panjang. Ya, target pun adalah 1 jam perawatan. Yalah, standard 1 jam. Okey, ada soalan daripada Haji Kamal. Posture di bawah ini dikira okey ke sebab tak sakit bahu? Okey. Belakang flat back, berat badan sama rata dirasakan di belakang, bahu kiri kanan tak terangkat. Okey. Sebenarnya nak beritahu pada anda, dia kena bahu tu terangkat barulah sakit. Okay. Kalau posture tetap tak bagus, posture badan orang yang flat back tetap tak bagus, tetapi tak semestinya dia sakit bahu. Sakit bahu biasanya berlaku apabila bahunya terangkat ke atas, ya. Dan keadaan baring lah, dan keadaan baring bahunya terangkat ke atas. Kita memang tak boleh rasa kalau kita sebagai seorang perawat, kita boleh tengok. Kalau kita yang sakit, susah nak tahu bahu kita terangkat ke tidak, tak pandai nak anggap, mata kita tak boleh tengok bahu kita terangkat atau tidak. Ya, okey. Posture tetap tak cantik sebab dia flat back. Dia mungkin tak sakit bahu sebab apa? Bahu dia tak terangkat. Ya, tadi. Okey. Okey, Azina Ahmad kata saya nak buat regangan pusing bahu pun tak lancar. Setakat 5 kali je tahan. Tak mengapa. Kita tak ada unsur memaksa dalam ni. Itu sebabnya gerakan macam ini pun tak boleh, apa lagi nak angkat macam ni. Lagi tak boleh. Ikut kemampuan. Itu adalah gerakan melonggar sendi yang paling ringan. Kalau nak lagi ringan, iaitu dengan cara rukuk, buat gerakan macam mana Kun ajar dalam kursus urutan terapikun, iaitu putar lengan, putaran lengan dan keadaan rukuk. Ingat tak? Okey. Okey, sekarang ni kita tengok gerakan pembetulan bahu selepas SIJ. Okey. Kita saksikan. Okey, untuk gerakan yang pertama, pembetulan bahu tadi, itu sangat superb. Sangat superb. Okey. Mungkin di antara anda, benda ni biasa jumpa di internet. Ya, betul. Ya. Di mana gerakan itu bila dia sakit-sakit bahu, ya, tak boleh angkat, ya, tak boleh letak ke bahagian belakang badan, kita slip atau kita letak tangan kita di belakang badan, kita naikkan tak boleh, ya.
Okey. Inilah cara rawatannya yang pertama. Kadang-kadang dengan cara rawatan ini sakitnya hilang. Tapi tak full set lah kan. Okey. Sekarang Kun nak ajar yang paling mudah tapi teknik yang serupa. Kun letak dia pegang di hujung di kanan. Okey. Okey, nampak tak ni? Okey, jelas ya. Kemudian Kun buat macam dayung. Bahagian kanan yang bermasalah. Okey. 10 kali. Buat 10 kali. Cuba buat. Siapa yang bahu yang bermasalah, cuba buat. Tahan dalam berapa saat? Tahan dalam beberapa saat. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi badan kena tegak. Andai kata yang kanan ni sakit ataupun tak boleh tinggi, kita pegang yang kanan ni ke belakang, kanan ni ke belakang, badan ke depan. Okey. Tahan dalam berapa saat? Ya, sampai maksimum. Pandang depan lah, pandang depan. Jangan pandang kamera pula, pandang depan. Okey, pandang depan. Badan mesti ke depan. Okey. Tahan dalam berapa saat? Tahan dalam berapa saat? Tahan dalam berapa saat? Buat 10 hingga 20 kali. Yang sini. Nampak? Nampak tak? Sentuh. Bersentuhan. Jadi sama dengan ini. Sentuhan. Ya. Ini. Cuba anda buat. Oh, magic lah Kun. Boleh? Magic Kun. Yeay. Ada beza tak? Makin tinggi tak kita punya kita tarik ke belakang. Kita selok ke belakang tu lagi tinggi tak? Ada beza? Ada beza. Hari-hari buat lagi lembut lah. Ya. Dia sampai bahagian sini tak rasa sengal, tak rasa sakit. Apabila sini tak ada rasa sakit ataupun dah tak ada rasa macam pedih, maksudnya tangan kita boleh tinggi lagi. Ya. Badan kena ke depan, badan kena ke depan. Kak Aisyah, ya betul Kak Aisyah. Betul tak Kun? Okey. Jadi itu adalah perkongsian. Siapa-siapa yang ada masalah tangan tak boleh ke belakang, bolehlah dengan guna teknik ni. Dia macam Kun buat tadi, Kun boleh sampai ke sini, boleh kepit lagi, ya. Tapi kanan sebelah apa ni? Sebelah kiri ni nampak lagi tinggilah daripada kanan. Tak apa, yang penting tak sakit bahu tak apa. Tapi siapa yang sakit bahu boleh hilang, insya-Allah. Ini buat kita teruskan step seterusnya. Gerakan ini, ia nampak macam mudah saja. Bersandar dan anda letakkan bantal antara dua lutut. Tak payah tekan, tahan je. Tetapi sebenarnya ramai yang tak boleh buat. Apa yang berlaku ialah belakang tumit tu mesti sentuh dinding. Itu menyebabkan anda boleh tergolek ke depan.
Punggung of course kena dinding. Kepala ni masalah. Bila anda nak sentuh dinding, anda terpaksa mendongak. Tak boleh mendongak. Dia kena belakang badan, belakang kepala tu yang menyentuh dinding, bukannya atas kepala. Ini ramai yang tak boleh buat. Dan jangan paksa. Jangan paksa kepala tu ke arah dinding. Ya, anda buat ikut kemampuan. Kalau anda paksa, banyak benda dia akan menyakitkan, terutama di bahagian tengkuk. Bahagian tengkuk, ya, bahagian belikat akan menyebabkan rasa sakit. Dia perlu mengepit bantal, tetapi jangan guna kuasa perut. Bahagian dalam peha tu lah yang mengepit. Ini ada yang mengepit dengan perutnya mengeras, tak perlu. Badan kena menegak, ya, badan kena menegak. Jangan condong ke depan. Jadi ini buat 10 kali ulangan selama 4 set. Jadi 40 kali lah. 10 kali rehat, 10 kali rehat, 10 kali rehat. Kepit laju-laju pun tak mengapa, tak ada masalah. Okey, kita teruskan untuk yang seterusnya. Dia duduk, sekadar duduk, tapi badan dia kena tegak dan sambil tu dia kepit skapula tu ke belakang. Jadi jelas tak yang ni? Faham ya? Duduk tegak, just duduk dan kepit skapula itu. Ya? Bahu ni tolak ke belakang, kepit skapula. Skapula tu apa? Skapula tu belikat lah. Ya? Okey. Okey. Tarik ke belakang je. Gitu je. Okey. Simple je. Lakukan sebanyak 20 kali dengan 3 set. 20 kali ulangan dengan 3 set, 60 kali lah. Dan seterusnya yang simple iaitu pengemis. Just okey, kita lihat ya kedudukan kakinya dalam bentuk V, kakinya ibu jari bertemu. Okey. Kedua-dua tangannya dalam bentuk L, ya, L shape di atas bantal, iaitu dalam saiz 6 ataupun 8 inci ketinggian. Dan anda tengok dahi dia ada bantal. Sebenarnya tidak ada apa signifikan bantal tu sebab nak nak bagi keselesaan di bahagian dahi saja. Yalah, sebab dahi kan lantai kan, kapet tu kasar. Jadi nak bagi keselesaan letakkan tas nipis pun tak mengapa. Ya, alas nipis. Just nak bagi dahi tu tidak terasa kasar lah, itu saja. Buat selama 6 minit. Ini sangat bagus ya. Orang slip disc pun guna teknik yang serupa juga keadaan macam seperti ini. Slip disc, lumbar ya. Jadi ini sangat membantu ya untuk membentuk lengkungan flat back. Okey, seterusnya ialah
buat 30-60 kali ya. Setiap arah tu yang dia landing tu bertahan selama 30 saat ataupun 60 saat. Landing, bukannya buat 30 kali. Maksudnya berehat di lantai tu, tangan itu selama 30 saat ataupun 60 saat setiap arah. Tadi dia kat bawah kan, yang ni bahagian atas. Buat dua-dua belah. Okey. Tapi biasanya kun nak cepat, kun rawat bahagian bahu dia yang sakit je. Yang bahu sebelah sana kun tak buat. Tetapi nak cukupkan 1 jam, buatlah dua-dua belah. Okey. Kalau bahagian bahunya sakit sebelah kanan, pun luruskan kaki yang sebelah kanan tu. Maksudnya kalau dalam gambar ini dia kakinya lurus sebelah kanan. Maksudnya bahu dia yang sakit ialah sebelah kanan. Tetapi kalau kita nak buat servis kepada pesakit, buatlah dua-dua sekali. Okey, yang paling penting sekali mesti ada roll towel ataupun bantal silinder seperti dalam gambar. Sebab mereka yang flat back perlukan satu sokongan untuk mendorong yang flat tu ada lengkungan, iaitu dengan cara seperti ini. Letakkan bantal silinder di tengkuk dan dia juga di pinggang. InsyaAllah dalam masa tempoh 5 minit ke, 10 minit ke, 15 minit ke, lama-lama dia akan bentuk lengkungan di bahagian pinggang. Ini sangat membantu untuk pesakit menegakan sakit bahunya.